Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang tayar run flat. Betul ke tayar run flat ni macam dia tak ada angin pun boleh jalan macam biasa? Kalau kata run flat ni bagus sangat, kenapa tak semua kereta pakai run flat ni? Sebab setakat ni kebanyakannya kereta mahal je yang guna tayar run flat ni. Kalau kita yang pakai tayar biasa ni nak guna run flat tayar ni untuk kereta kita, boleh tak? Jom tengok. Baik, yang pertama sekali, run flat tayar ataupun RFT ni, dia sejenis tayar yang agak berbeza sikit dari tayar kita yang biasa. Kalau tayar yang biasa ni, bila kena paku ke, skru ke, senang kata bila dia bocor lah, angin tu akan keluar dari tayar dan akhirnya tayar kita tu flat lah. Dan kalau tayar dah flat ni, kita dah tak boleh jalan lagi. Kalau tak, rim kita tu akan kena jalan. Dan kalau jadi macam tu, rosaklah rim kita. Sebab tu kalau rasa tayar tu dah flat, elok kita berhenti tepi jalan, tukar tayar spare. Itu kalau tayar spare ada angin lah. Kalau tak, kenalah minta tolong orang pumpkan ke, atau kita bawa tayar tu naik Grab, pergi dekat bengkel untuk isi angin. Dan sekarang ni ada company insurans kereta kita yang boleh siap tolong lagi kalau tayar kita flat tepi jalan. Jadi ini kelemahan tayar yang biasa lah. Kalau bocor je, dia flat habis dan kereta kita akan tersadai dekat situ. Jadi dekat sinilah datangnya kelebihan tayar run flat ataupun RFT tadi. Tayar ni walaupun kita terlanggar paku ke, skru ke, dia tetap takkan betul-betul flat dan tetap boleh jalan lagi. Tapi walaupun dia tak betul-betul flat, bukan maknanya angin tak keluar dari tayar tu. Angin akan keluar juga. Jadi bukanlah kata tayar RFT ni dia boleh jalan tanpa guna angin. Kalau boleh jalan tak ada angin ni, namanya tayar mati dekat basikal budak-budak tu. Jadi bila RFT ni tak ada angin, kereta masih boleh jalan lagi, cuma tak bolehlah bawa laju macam biasa. Paling laju pun boleh bawa dalam 80 km sejam saja dan dia akan bertahan dalam 80 ke 100 km macam tu. Maknanya apa? Maknanya tayar RFT ni tetap nak kena ganti. Range yang 80 km tu sebenarnya adalah untuk kita cepat-cepat cari bengkel untuk ganti tayar tu. Jadi kalau guna tayar RFT, kira unlikely lah untuk kita stranded dekat tepi jalan kalau tayar bocor. Persoalannya sekarang, macam mana tayar RFT ni walaupun tak ada angin, dia boleh tahan? Jawapannya ada dua. Pertama sekali, sidewall tayar RFT ni diorang reinforce dengan material yang sangat kuat. Lebih kuat dari tayar biasa. Dan satu lagi, dekat bahagian dalam tayar tu ada tayar RFT yang ada letak macam foam tu untuk tak bagi rim kita jatuh betul-betul atas tayar tu bila tak ada angin. Jadi foam ni membolehkan tayar RFT ni maintain bentuk dia walaupun dia bocor. Tapi sebelum tu, kalau korang berminat nak tahu lagi banyak pasal info-info best teknologi otomotif ni, saya akan emailkan pada anda maklumat ni setiap minggu menggunakan Nota Ahad. Jadi pastikan anda sign up untuk Nota Ahad ni free of charge untuk dapat info-info menarik ni. Link ada dekat bawah. Percuma saja. Jadi maknanya kalau RFT ni boleh tahan 80 km macam tu, memang lega lah sebab kita tak perlu berhenti tukar tayar dekat tepi jalan. Dan satu lagi, bila sidewall tayar kita ni kuat, kalau kata tayar kita ni terlanggar benda yang besar, contohnya macam spana ke, dia tak akan pecah terus tau. Biasanya kalau tayar biasa, lepas tu kita tengah laju, terlanggar benda yang besar macam ni, dia akan pecah terus dan kita boleh lose control. Ini memang bahaya. Jadi dari segi safety, RFT ni dapat elakkan kereta kita lose control macam ni kalau ada sudden loss of tire pressure. Dan satu lagi, best kereta yang pakai tayar RFT ni, dia tak payahlah carry tayar spare. Bila tak payah carry tayar spare, kereta akan jadi ringan sikit dan space yang sepatutnya tadi letak tayar spare dah boleh guna untuk letak benda lain. Jadi ini sebahagian dari sebab kenapa tayar RFT ni bagus lah. Tapi macam biasa, setiap kelebihan mesti ada kekurangan. Kalau tak ada kekurangan, mestilah semua kereta dah pakai RFT ni. Betul tak? First sekali, nak tak nak, benda yang bagi kemudahan pada kita macam RFT ni, of course lah dia akan lebih mahal dari tayar biasa. Sebenarnya nak buat tayar RFT ni susah sikit. Dia ada extra step. Lepas tu, material pun nak kena lebih sebab nak reinforce sidewall tayar tu. Kalau setakat RM1,000 ke RM1,500 sebiji tayar tu, kira kos yang biasa lah.
adalah untuk tayar RFT ni. Mahal tak? Dan mungkin sebab ni juga tayar RFT kebanyakannya dipasang pada kereta-kereta mewah. Sebab orang yang pakai kereta macam ni sepatutnya tak ada masalah untuk ganti tayar ni kalau dia pecah. Tapi sebenarnya banyak je owner kereta yang asalnya guna RFT, tapi bila sampai masa untuk tukar tayar, dia orang akan tukar tayar biasa je. First kali nak jimat duit sikit, dan kedua adalah untuk ride comfort. Disebabkan tayar RFT ni sidewall dia sangat keras, maknanya segala undulation atas jalan tu akan transfer pergi dekat suspension kita. Dan kalau kereta kita tu setting suspension dia keras, memang ride kita akan jadi firm lah. Kita akan melompat-lompat dalam kereta tu, bergegar-gegar kepala. Kalau tayar biasa kan, bila sidewall tayar tu lembut, tayar tu sendiri dia bertindak macam suspension tambahan dekat kereta kita. Ini juga salah satu sebabnya kalau kita guna tayar low profile, tayar yang nipis tu, ride kita akan jadi keras lah. Kalau pakai tayar besar, rim kecil pula, nampak tak berapa cantik, tapi ride akan lebih smooth. Jadi nak kena balance lah estetik dengan function ni. Jadi pendek kata, ride kereta yang guna RFT ni lebih keras. Tapi kebanyakan owner tak kisah pun ride keras sikit, sebab corner pula akan jadi sedap. Sebabnya tayar RFT tu dia tak deform sangat, jadi driver dapat rasa betul-betul apa yang tayar dia tengah buat dekat atas jalan tu. Dan diorang pun risau juga nak guna tayar biasa ni, sebab kereta kalau datang dengan RFT ni most likely kereta Continental lah, memang dah tak ada tayar spare. Jadi kalau ganti tayar biasa, apa-apa jadi memang akan stranded dekat tepi jalan, kena balik naik tow truck. Dan satu lagi, dekat kereta yang guna RFT ni, disebabkan sidewall tu keras, kadang-kadang kan driver tu tak perasan tau kalau angin dia kurang, lagi-lagi kalau slow puncture. Jadi kereta macam ni biasanya akan ada tire pressure monitoring system ataupun TPMS yang akan automatically alert driver tu kalau ada loss of pressure. Lagi satu masalah RFT ni adalah dekat kedai option dia agak limited sebenarnya. Lagi-lagi kalau kita nak guna saiz yang pelik-pelik. Bengkel tayar kita biasanya tak simpan dalam inventory diorang RFT ni banyak-banyak. Satu sebab mahal, dan satu lagi kereta yang pakai tayar biasa jauh lagi banyak berbanding kereta yang pakai RFT. Jadi susah sikit lah nak cari saiz. Dan mungkin anda tertanya, boleh ke kalau kita nak pakai run flat ni walaupun kereta kita asalnya guna tayar biasa? Jawapan mudah dia, boleh je, tak ada masalah, asalkan anda jumpa saiz yang betul. Cuma macam kita dah sebut tadi, most likely kita punya ride quality akan jadi makin keras sebab sidewall RFT yang keras ni. Jadi mungkin anda akan kena tune sikit suspension tu untuk offset balik RFT yang stiff tadi. Dan kalau dah tukar RFT tu, tak payah lagi lah anda usung spare tayar tu ke sana ke sini, boleh cabut tinggal dekat rumah je. Minyak pun jimat sikit sebab kereta makin ringan. Sekali lagi, jangan lupa sign up Nota Ahad untuk terima info dunia otomotif dan mungkin sedikit behind the scene channel ni. Guna link dekat bawah, free of charge saja. Jadi kalau korang dah tengok sampai sini, maknanya korang dah tahu sangat banyak pasal tayar run flat ni. Next time dekat bengkel tayar, cuba tengok sidewall tu, kalau tayar Bridgestone dia ada tak tulis RFT, atau kalau brand Yokohama contohnya ada tak tulis huruf RF. Kalau Michelin pula dia guna huruf ZP kalau tak silap. Kalau korang jumpa huruf-huruf ni, maknanya tayar tu tayar run flat lah. Lepas tu cuba tanya harga dia, mahal ke tidak. Tapi tak kira lah mahal ke murah ke, kalau korang subscribe channel ni, free je. Lagi bagus dari murah kan. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.